salam sejahtera semua. Hari ini kita mula bab yang baru, bab 4 kadar tindak balas. Jadi bab 4 ini dalam tema yang kedua sudah. Tema kedua adalah penerokaan unsur dalam alam. Okey, jadi kita lihat subtopik yang pertama, pengenalan kadar tindak balas. Jadi dalam subtopik ini, pengenalan kadar tindak balas, apa yang perlu kamu tahu? Pertama sekali menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Kemudian mentakrif kadar tindak balas. Dan yang ketiga, menentukan kadar tindak balas. Okey, tetapi untuk video kali ini, cikgu cuma terangkan yang pertama sahaja, iaitu menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Jadi kita lihat tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Jadi sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, kita lihat salah satu contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian. Apa ini? Okey. Jadi ini adalah proses penghasilan roti bakar menggunakan toaster ini. Jadi ini sebenarnya murid-murid juga merupakan sejenis tindak balas kimia. Okey, ini melibatkan tindak balas kimia dan tindak balas kimia ini kita panggil sebagai tindak balas Maillard. Di mana dalam tindak balas ini, karbohidrat yang terdapat pada roti akan bertindak balas dengan protein dan membentuk sebatian yang dipanggil sebagai amadori. Jadi amadori ini, sebatian amadori, ini yang menyebabkan roti keperang-perangan. Menghasilkan roti bakarlah kamu punya toast kan? Dan tindak balas Maillard ini merupakan suatu tindak balas yang cepat. Jadi ini contoh dalam kehidupan harian kita. Sebenarnya sentiasa berlaku tindak balas kimia. Jadi cikgu sudah bagi contoh tadi. Jadi macam mana kamu mau terang? Apakah itu tindak balas kimia? Okey. Jadi tindak balas kimia ini sebenarnya dia adalah satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Ini definisi dia. Kita ada bahan tindak balas dan kita dapat hasil tindak balas. Macam begini. Kita ada bahan tindak balas yang akan menjalani tindak balas kimia dan kita memperolehi hasil tindak balas. Jadi ini yang kita panggil sebagai tindak balas kimia. Ada bahan tindak balas, kamu dapat hasil tindak balas. Okey, jadi cikgu bagi contoh supaya kamu lebih faham. Jadi contohnya kita ada bahan, kita ada dua bahan. Yang pertama plumbum 2 nitrat, ini dalam bentuk larutan, dan juga kalium iodida. Kita campur dia bersama-sama. Jadi dua bahan ini kita panggil sebagai bahan tindak balas, kedua-dua larutan ini. Larutan plumbum 2 nitrat dan juga kalium iodida adalah merupakan bahan tindak balas. Dan kedua-dua larutan ini dia merupakan larutan yang tidak berwarna ini. Okey. Plumbum 2 nitrat tidak berwarna. Larutan kalium iodida pun merupakan larutan yang tidak berwarna. Tetapi apabila kita campur kedua-duanya, suatu tindak balas kimia akan berlaku. Okey. Dan kamu akan dapat hasil dia ini. Ada warna sudah kan? So, apa yang berlaku di sini? Plumbum 2 iodida ini akan berubah warna menjadi mendakan kuning. Dia berubah. Yang kuning ini plumbum 2 iodida. Manakala kalium nitrat, larutan kalium nitrat yang tidak berwarna di sini. Kamu boleh nampak kan? Okey. Jadi ini plumbum iodida mendakan berwarna kuning, manakala kalium nitrat larutan yang tidak berwarna. Dan ini yang kita panggil sebagai hasil tindak balas. Jadi inilah tindak balas kimia. Boleh faham? Jadi kita ada bahan kita, kemudian kita dapat hasil.
Oke, itu maksud tindak balas kimia. Jadi cikgu sudah terangkan tadi, semasa tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Betul kan? Tadi kan sudah kan? Paham sudah kan yang tadi? Bahan tindak balas bertukar menjadi hasil tindak balas. Nah, oleh itu, kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang manakala hasil tindak balas semakin bertambah. Kamu paham kan logik dia itu? Habis semasa tindak balas tuh, bahan tindak balas ini bertukar menjadi hasil bah. Jadi maksudnya bahan tindak balas itu akan berkurang, manakala hasil ini pula bertambah. Nah, kita tunjuk graf dia, supaya kamu lagi paham. Jadi ini adalah graf, ada dua di sini, ada dua graf. Yang sebelah kiri ini merupakan graf perubahan kuantiti bahan tindak balas melawan massa. Jadi kamu tengok, kuantiti bahan tindak balas itu akan berkurang. Dia berkurang. Manakala kamu lihat pula graf kuantiti hasil tindak balas melawan massa ini, kamu lihat graf dia, kuantiti hasil tindak balas akan bertambah dengan massa. Kenapa dia bertambah? Sebab yang ini berkurang. Bahan ini berkurang sebab dia tuh begitu jadi hasil bah. Jadi ini akan berkurang, ini bertambah. Kamu boleh paham gitu? Boleh kan? Oke. Jadi sekarang kita mau lihat pula perubahan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas dalam tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa tindak balas ini maksudnya bahan tindak balas berubah menjadi hasil tindak balas bahkan. Dan semasa tindak balas itu berlaku, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang, manakala hasil tindak balas akan bertambah. Sekarang kita mau kasih beza pula. Apa beza antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan? Jadi kita perhatikan graf. Ada dua graf. Graf yang pertama adalah kuantiti bahan tindak balas melawan massa. Jadi garisan biru ini mewakili tindak balas yang cepat, manakala garisan yang berwarna merah ini mewakili tindak balas perlahan. Jadi kalau kita lihat di sini, tindak balas cepat, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat. Cepat dia berkurang, menjadi sedikit. Manakala tindak balas perlahan, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahannya. Oke? Kenapa begitu? Sebab di sini, kuantiti hasil tindak balas melawan massa, yang tindak balas cepat ini, bila yang bahan tindak balas dia berkurang dengan cepat, maksudnya kuantiti hasil tindak balas akan bertambah dengan cepat. Kan? Habis dia mau pergi mana kalau yang ini pun lambat. Jadi ini cepat, ini pun bertambah dengan cepat lah. Bila ini berkurang dengan cepat. Yang ini tindak balas perlahan pula. Apabila kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahannya, ini menyebabkan kuantiti hasil tindak balas pun bertambah dengan perlahannya. Jadi kamu nampak ada punya perkaitan itu. Kalau yang ini berkurang dengan perlahan, kuantiti bahan tindak balas itu berkurang dengan perlahan, ini menyebabkan kuantiti hasil tindak balas pun bertambah dengan perlahan. Kan? Tapi kalau yang ini laju, dia cepat, kuantiti bahan tindak balas itu berkurang dengan cepat, maksudnya kuantiti hasil tindak balas pun akan bertambah dengan cepat juga. Oke? So, itulah perbezaan dalam perubahan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas dalam tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Oke, supaya kamu lagi faham, kita tunjuk, cikgu tunjuk persamaan dan perbezaan dia. Ini kita ada tindak balas cepat tadi, tindak balas perlahan kan? Oke, yang pertama sekali dia punya persamaan. Jadi, kedua-duanya merupakan sejenis tindak balas, maka bila tindak balas, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang. Dan kuantiti hasil tindak balas pula bertambah. So, ini sama. Ini sama. Dua-dua bahan tindak balas berkurang, hasil tindak balas bertambah. Sekarang kita lihat perbezaan pula.
Yang pertama dari segi kadar tindak balas. Jadi yang tindak balas cepat ini, kadar tindak balas tinggi. Kenapa tinggi? Karena tindak balas berlaku dengan cepatnya. Jadi kalau dia cepat, kita cakap dia kadar tindak balas tinggi lah. Manakala tindak balas perlahan, kadar tindak balas rendah. Kerana tindak balas berlaku dengan perlahannya. Tadi itu kan perlahan kuantiti bahan tindak balas dia berkurang. Perlahan juga kuantiti hasil tindak balas dia bertambah. Jadi itu kita cakap dia kadar tindak balas rendah. Kemudian perbezaan dari segi dari aspek masa tindak balas itu berlaku. Tindak balas cepat akan mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Habis cepat bahkan. Boleh faham bahkan? Manakala yang tindak balas perlahan pula, dia akan mengambil masa yang panjang untuk menjadi lengkap. Okey, so itulah persamaan dia dan perbezaan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Senang bahkan? Senang saja ni sebenarnya. Kalau kamu tidak fahamkan, kamu ulang-ulang ni video. Okey, jadi sebelum itu, sebelum cikgu stop, cikgu tunjukkan gambar tentang tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian lah. Ini ada macis ni kan. Jadi kamu nyalakan, nyalakan gas butana, gas dalam macis itu. Yang ini pula adalah proses pengaratan besi. Jadi kedua-dua ini merupakan tindak balas. Hampir hari-hari kamu boleh nampak kan. Jadi persoalannya, kamu sudah belajar tadi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Sekarang yang manakah merupakan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan? Kamu boleh jawabkan nih. Yang mana satu cepat, yang mana satu perlahan? Jawapannya adalah ini tindak balas cepat, ini adalah tindak balas perlahan. Murid-murid boleh terangkan kah? Kamu boleh jelaskan jawapan ini. Kenapa ini kita cakap tindak balas cepat? Kenapa yang ini tindak balas perlahan? Jadi yang ini kamu rujuk semula penerangan cikgu sebelum ini. Kamu boleh ulang semula supaya kamu faham. Jadi itu sahaja untuk video pengajaran cikgu hari ini. Next lesson, cikgu akan ajar yang inilah. Ada dua lagi kan tadi, mentakrif kadar tindak balas dan menentukan kadar tindak balas. Jadi yang ini memerlukan pengiraan. Okay, so itu sahaja kelas. Thank you very much. Bye.